ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا معلم الحكمة علمنا، يا معلم الحكمة علمنا، يا معلم الحكمة علمنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Tentunya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah pada minggu ini kita sambung lagi 2 minggu ke dan kita kali ini insyaallah untuk menunjukkan kita pertama kita nama Risalah Tauhid. Sukalah pengajian dalam pengajian bila kitab itu disebut Risalah Tauhid, kita kena kenal kitab. Itulah cara pengajian, sistem pengajian lama. Bila kita mengaji satu kitab daripada awal sampai habis satu. Kedua, kita kena tahu pengarang kitab, nama kitab, atau mengajinya istiqamah. Barulah dapat ilmu yang manfaatan. Jadi kata-kata Ibn al-Arabi dalam kitab Futuhat Makkiyah tentang al-istiqamah. Kata beliau bahasanya al-istiqamah itu dia kupas daripada perkataan al-istiqamah itu khairun min alfi karam. Bermula orang yang berkekal dalam istiqamah itu tetap pada satu perkara lebih baik daripada 1000 karamah. Maka huraian kata Ibn al-Arabi dalam kitab Futuhat Makkiyah, awwaluhu karamah, bagi mereka yang istiqamah tu duduk dalam keadaan tetap pada satu pengajian, misalnya buat satu amalan apa saja untuk agama. Awwaluhu karamah, jika permulaan yang akan diberi karamah, kemudian bagi sesiapa yang berkekal. Wawasituhu salam, dan pertengahan bagi orang yang istiqamah ini keselamatan, diberi keselamatan, kesejahteraan, duduk dalam keadaan ketenangan bagi orang yang rajin istiqamah. Wa akhiruhu jannah, dan akhir sekali akan diberi bagi mereka yang istiqamah ini surga Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Ibn al-Arabi. Jadi cubalah kita lihat apa dan disebut dalam kita ta'lim muta'allim. Ta'lim muta'allim ni kitab berita penuntut memang syarat bagi mereka-mereka tu yang nak berkecimpung dalam menuntut ilmu ni mesti kena ada ilmu adab. Dulu gelaran ilmu adab ni dulu panggilannya ruh ataupun rohani, ataupun panggil dalam keadaan akhlak. Terjemahan dia akhlak, orang panggil adab, orang panggil ilmu adab, ilmu akhlak, ilmu rohani, ataupun ilmu batin, ilmu sufi. Yang akhir-akhir di penghujung ni dipanggil ilmu tasawuf, ilmu menyucikan jiwa. Dengan maksud tasawuf wafa, dan para sufi ataupun Syekh Junaid al-Baghdadi ataupun Syekh Abdul Qadir Jilani dan sebagainya, Syekh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, mereka ni berkecimpung dalam keadaan mengkaji tentang sufi, lalu dapat gelaran tasawuf. Di akhir ini orang panggil tasawuf. Jadi bila mana panggilan tasawuf itu, kadang-kadang kita tak tahu macam mana boleh dapat tasawuf. Daripada dulu panggilan batin, ilmu batin, ilmu akhlak, ilmu adab, ilmu rohani, ataupun ilmu hakikat, semua tu orang panggil jalan lintas untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam pada tasawuf atau tasawuf, tu yang panggil taubat. Pertama kita kena menyucikan hati, bersihkan diri itu dengan bertaubat.
membersihkan hati itu dengan mengingati akan Allah SWT. Sebab itu kadang-kadang ada wirid, ada keadaan kita ni, dan kadang-kadang kita ni ada wirid-wirid tersendiri untuk makanan rohani, supaya kita dapat menolong kita mengabdikan diri kita pada Allah SWT. Sufi ni menyucikan, membersihkan. Wa ni wara' dan tarku syubhat ataupun tarku ma la ya'ni. Dan dalam keadaan waw ni tasar, waw ni wara' ni meninggalkan barang yang tidak ada faedah. Dan fa yang akhir sekali tasar wa fa itu faqir ila Allah, itu berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa hidup kita dalam dunia ni sentiasa berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-muftaqiru ilaihi kullu ma 'ala, yang berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi barang yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala, semuanya berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa kita cerita pasal tasawuf, kita nak mengaji kita risalah tauhid. Tapi tasawuf ni sebab mungkai. Itu rukun agama kita, dipanggil kita rukun agama ada 3. Kalau hadis sebut iman, Islam, ihsan. Itulah hadis yang kalau kita baca matan al-Arba'in yang mula sekali hadis syarah dia, syarah panjang. Tentang dia Islam, dia iman. Jadi iman, Islam, ihsan itu bagi rukun agama. Dalam konteks bahasa Islam panggil ataupun Islam itu dipanggil fiqh. Kalau iman itu dipanggil ilmu tauhid, dan ihsan itu panggil itu tasawuf ataupun panggilan sufi tadi, ataupun rohani gitu. Dan hubungan di antara 3 dia tak boleh bercerai tangan. Itulah orang panggil rukun agama. Bila kita duduk dalam seorang mukallaf yang duduk pada agama Allah Subhanahu wa taala, tak dapat tidak mesti kena 3 ni. Kita pegang daripada 3 yang rukun agama kita. Jadi masing-masing ada memainkan peranan. Ilmu syariah iaitu ilmu untuk dipakai guna akan dia supaya kita beramal akan dia. Bagi mereka yang beramal tanpa ilmu, amal dia ditolak, la tuqbalu, tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab jadi kalau kita ni buat amal, kita atas dunia ni kalau kita buat amal, kita tiru-tiru orang ataupun taklid, kita taklid tiru buat amal, maka ditolak, tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu memanggil ilmu fiqh syariah ni, ilmu fiqh dengan maksud kita mengaji agar dia untuk dipakai guna, agar dia untuk buat amal, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunai akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu syariah. Dan ilmu iman ataupun ilmu panggil konteks tauhid, ilmu hakikat tauhid, kita mengaji agar untuk dijadikan berpegang akan dia, supaya kita menghindar dan terhindar atau menjadi benteng untuk menyelamatkan akidah kita awal. Akidah sama sekarang cukup yang merisaukan kita kalau kita duduk di luar tadi. Jadi akidah itu ilmu tauhid inilah ilmu yang kita mengaji supaya kita buat berpegang akan dia, supaya menjadi satu pegangan untuk menjadi benteng kita untuk menyelamatkan iman kita yang dulu dalam ini. Waktu tak nampak ilmu tauhid mana? Dalam pegangan kita dalam. Datang bisikan, datang apa saja keraguan, kita boleh menolak, boleh menepis, oleh kerana adanya ilmu tauhid kemarin. Itu tauhid, itu yang syariah dan tauhid. Dan ilmu rohani ataupun ilmu ihsan dipanggil ilmu tasawuf ni untuk penjagaan luar dan dalam, untuk menjaga luar dan dalam ilmu yang kita mengaji, supaya jaga luar daripada riak, takabur, ujub dan sebagainya, dan dalaman kita boleh merosakkan hati kita ataupun niat kita tidak datang keikhlasan dan sebagainya. Jadi dengan 2 ni, 3 ni yang panggil gabungan 3 ni dipanggil rukun agama. Lalu kita pergi salah satu daripada yang 3 ni yang panggil rukun agama ni, dikupas rukun panjang lebar. Kalau kita mengaji ilmu syariah ataupun fiqh ataupun dipanggil Islam ataupun dipanggil dalam pengajian tinggi dipanggil ilmu syariah, yang fakulti syariah boleh. Dan dalam keadaan itu dikupas panjang lebar. Dalam ilmu syariah inilah dibagikan hukum kepada 5 yang kita mengaji. Dan mana dia? Wajibnya, sunatnya, harusnya, makruhnya, haram. Kalau harus semua kita ada tambah lagi dulu, sahnya dan batari. Itu bagi peranan, mainkan peranan dalam ilmu syariah. Dalam ilmu iman pula, dibagikan hukum kepada 3. Hukum terbagi kepada 3, iaitu hukum syar'i, hukum wajib, mustahil dan
harus atau wajib, mustahil, harus kita menjadi dalam konteks ilmu tauhid. Dalam Quran ni orang panggil pandang kepada kebiasaan. Baik, sekarang ni kita masuk di segi kitab kita iaitu tentang ilmu usul ni. Kita bukan nak bahas panjang supaya sebagai ulangan ringkas daripada yang atas tadi ya. Kita faham konteks pasal tu kita bina akan ilmu usul ni itu sendiri apa? Biar kita nampak satu persatu step dia ngaji, kita nampak dan kitab mana kita nak ngaji, kitab mana perlu. Bila kita kalau ngaji salah kadang-kadang pengajian, kadang-kadang kita ngaji kitab tinggi, cerita pula huraian kepada orang yang baru takkan sampai matlamat dia. Sebab apa? Sebab mereka baru dah permulaan ibtidaiyah, permulaan dan kita cerita yang tinggi, makam tinggi ni misalnya. Itulah kita tengok banyak orang yang bosan-bosan nak dekatkan jalan dari Allah SWT, asal-asal contohnya tarikat yang elok, jadi rosak dia kerana ambil tarikat tu atau sanad elok dan ini dan zikir dan sebagainya, kadang-kadang boleh jadi bising, jadi gila dan sebagainya. Dan kita tengok kadang-kadang dengan amalan tu boleh merosakkan diri dia, nampak tak? Kerana punca hasil daripada latihan daripada bawah asas tidak emas, naik turun diangkat dan dekatkan diri kepada Allah SWT melalui cepat, jalan cepat, lalu rosak, nampak tak? Ini kita bimbang kita tengok. Lalu jadi fitnah pada agama, tarikat itu tidak betul, nampak tak? Begitulah juga akidah juga, begitulah. Kita cerita pada makam-makam yang tinggi, macam contoh kita cerita pasal kamu tasil, kamu fasil, kan gizi, hadat dan gizi, mana kita cerita yang tinggi-tinggi. Lalu mereka yang asal, yang fana dengan akidah mengenal akan Tuhan Allah, cerita pada mereka-mereka yang bawa dalam siapa di kamu Tuhan, apa yang dulu dalam kamu Tuhan Allah, pandang kita nampak Allah, pandang pokok nampak Allah, pandang laut nampak Allah. Cerita pada orang yang baru takkan sampai, lalu mereka memfitnahkan ilmu tauhid ini tidak sampai, lalu dikata ilmu ini selesai. Kita tengok sekarang banyak ada rosak tentang ilmu akidah, kerana kupasan dan demi kupasan, lalu tak sampai, lalu boleh merosakkan. Kita tengok berbimbangkan sekarang dari segi akidah menjadi fitnah, dari segi mutasawuf menjadi fitnah, dan begitulah juga ilmu fiqh menjadi fitnah. Apa yang fitnah dari ilmu fiqh sekarang? Bercelaru habis. Yang sini cerita pasal khilaf, yang sini pula bawa cerita pasal mazhab. Padahal mereka tidak mahir dalam satu mazhab, dalam satu kaedah dan usul fiqh dan ta'wil dan sebagainya, boleh menyebabkan fiqh itu jadi fitnah. Lalu guru dipersalahkan, lalu ilmu itu telah dipertikaikan, sehingga ulama-ulama yang mengarangkan ilmu tasawuf, hakikat dan sebagainya, ilmu tauhid dan fiqh itu jadi rosak. Ini yang benda yang kita kena hati-hati. Kita tengok zaman sekarang ilmu cukup besar, cukup membimbangkan. Kerana kehasilan ukuran di segi penyampaian itu, kita tengok kitab yang baik, Risalah Tauhid. Pasal apa dia pilih Risalah Tauhid? Sebelum saya baca kitab Risalah Tauhid ini, kita nak tahu dulu Risalah Tauhid ini pasal apa? Kenapa tak baca kitab kecil, kitab Faridah ke, ataupun kitab Matazul Mubarami ke? Pasal apa tak baca kitab kecil? Mengikut dengar perkhabaran daripada saya, kalau cerita dengan cerita sini pengajian banyak sampai 50 orang kita. Tadi kita tahu tak boleh nak baca rendah-rendah, masih bisa alim dah. Lalu kita pilih pertengahan, khairul umur li awsatuha, sebaik-baik pertengahan. Kaedahnya, jadi sebaik-baik khairul umur li awsatuha, sebaik-baik pertengahan. Kita ambillah jalan pertengahan. Tengok ada setengah orang tadi kita kupas rendah sikit, tengok dah rasa semua faham kan, kita naik tinggi sikit. Dia cara dia. Jadi kalau kita nampak semua dah tinggi rumah, kita tinggikan lagi insyaAllah. Tengok kan, semua mengaji terbang di awal-awal kan. Bukan masuk terbang di awal-awal, maksud apa? Maksudnya malaikat mendoakan kita dalam keampunan. Itu yang kita nak. Kita duduk dalam majlis ilmu biar kita ada dapat kemanfaatannya, dapat faedah. Dan bukan matlamat kita, aku nak ngaji dia boleh terbang ke, aku ngaji boleh jalan air ke, aku nak ngaji ke. Bukan itu matlamat kita, macam kita nak cari redha Allah SWT dan sentiasa duduk dalam rahmatan Allah dan duduk di dalam pemeliharaan Allah. Barulah kita ni duduk selamat dunia dan akhirat. Ini mungkin juga selamat. Baik, Risalah Tauhid, Risalah Tauhid. Bagi dunia upasnya ayat jadi bermula ini ayat kalamul ati, itu pembahasan percakapan yang lagi akan datang, ataupun
fi zihnil musannif, pada zihn musannif mengarah kita dia letak nama risalah tauhid. Jadi risalah ni, kalau kupas risalah ni sebenarnya kurang daripada 25 muka surat. Kita tengok sini, tengok berapa ada muka surat. Dan banyak lebih ber-70, lebih pada 70. Jadi banyak. Bila sebut risalah, kita ni sebenarnya kalau ikutkan, tapi orang kenal apa-apa sama, kita pandang segi orang husnuzan billah wa husnuzan bi ibadillah. Pandang kita sangka baik pada hamba dia, dan kita sangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Itu jalan yang kita. Bukan jalan yang kritik. Kadang-kadang kita tengok setengah-setengah kritik. Hanya kita tengok orang sangat kritik tentang takdir, contoh mau itu Rasul. Benda yang remeh kan, benda yang ada kurang, ada cawangan. Mau itu Rasul tak dengar, tahlil tak dengar, macam takdir, tak betul tak dengar. Kan, itu menghormati pandangan orang lain. Kita kena hayati bahawasanya mereka-mereka yang ada pandangan lain, dan kita juga bawa pandangan yang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi risalah ni patut kalau kita ikut ukuran dia, sebenarnya 25 ke bawah boleh panggil risalah. Tapi ini dah lebih 70 pasal mengikut. Ai hadhihi bermula ini ai harfu tambiha atau harfu tambih. Hadhihi berisi syarat menunjukkan kalamul ati, iaitu perbahasan uraian yang lagi akan datang, nak menceritakan risalah tauhid, ialah risalah tauhid. Jadi kerana apa nama risalah ni? Menunjuk tawadhu, rendah diri. Walaupun dah banyak surat lebih pada 25, tapi tetap panggil risalah tu tak mahu. Masa tak ada ilmu, kau panggil. Lepas tu dah dibuat bandingan. Lagi kita mengaji, lagi rasa itu bersam akan bersam padi. Lagi kita mengaji, lagi rasa tak tahu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kullama zadanil ilma zadanil faqna bijahli. Setiap kali ditambahkan aku itu, aku rasa makin aku tidak tahu, dan aku rasa diri aku makin jahil, makin tak tahu, makin tak tahu. Itulah kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Baik. Jadi dengan tawadhu yang tak panggil kita bertauhid, panggil risalah atau tauhid, satu risalah kecil, risalah yang kecil, kitab yang kecil, risalah yang sebuah kitab yang kecil, tauhid. Kitab ni dipanggil betul-betul real tauhid. Sebenarnya ini banyak. Kita jangan ada kesalahan. Nak panggil risalah menulis apa? Kerana tawadhu pada diri dia. Pasal apa nama tauhid? Pasal apa? Pasal ini orang panggil salah satu nama yang berbagai sebutan. Ta'addul lafz bihadul makna, berbilang-bilang lafaz tapi benda yang satu. Mana? Ada yang panggil ilmu usul din, iaitu asal-asalnya usul din, asal-asal agama, membahaskan tentang asal. Ada yang dikata risalah, kadang-kadang dipanggil ilmu usul din, dipanggil juga ilmu iman. Panggil, ataupun dipanggilkan juga akan ilmu aqidah. Panggil juga tauhid juga. Ataupun dipanggil aqaid, aqidatani aqaid, segala simpulan. Tak kira panggil ilmu aqaid ke, ilmu tauhid ke, ilmu suludin ke, ilmu sifat ke, ilmu kalam ke, ilmu apa dipanggil, tapi benda yang satu. Kita kena tahu banyak panggilan ni. Sebab apa dipanggil ilmu kalam? Sebab membahaskan tentang kalam Allah SWT banyak caranya. Sebab apa dipanggil ilmu sifat? Sebab membahaskan tentang sifat-sifat Allah SWT dalam. Sebab apa dipanggil ilmu usuludin? Dia membahaskan tentang awalul ma'rifatullah, awal-awal agama mengenal akan Allah SWT. Pasal apa dipanggil nama tauhid? Wahala yuwahidu tauhid, iaitu nama mengisahkan akan Allah Subhanahu wa taala. Kira dengan panggilan apa usuludin ke tauhid ke aqidah ke simpulan, atau membuat jadi berpegang supaya kita ni dapat benteng dari satu sempadan, supaya kita selamat dari segi pegangan kita dapat. Baik, itulah sebabnya dekat sini kita tengok di nama tauhid. Risalah tauhid, risalah menjadi mudhaf, tauhid menjadi mudhaf ilaih. Apa dikatakan mudhaf ilaih? Tempat sempurna kalam. Dan kitab yang kita ngaji ni tentang mengesahkan akan Allah Subhanahu wa taala. Iaitu untuk jadi berpegang, untuk kita mengenal akan Allah Subhanahu wa taala. Pindaan. Bila kata pindaan ni orang panggil terjemahan daripada
Abdul Ghani Yahya Omar Yusuf diterbitkan oleh keduanya. Jadi dua-dua ni pindahan. Nak ceritanya asal kitab Arab, itu pindahan dia beritahu mana. Nampak asal-asal tu ilmu lebih banyak kan daripada bahasa Arab. Nampak tak? Contohlah bahasa Arab ni penting. Bahasa Arab itu cukup penting. Mana Al-Quran boleh turun dalam bahasa Arab. Ketika ada hadis Nabi SAW sebut ta'allamul arabiyyata wa 'allimuhan nasa. Belajar sekiranya kamu akan bahasa Arab, wa 'allimuhan nasa, dan mengajar sekiranya kamu akan bahasa Arab itu kepada manusia. Belajar bahasa Arab itu bahasa Arab. Akhirnya bahasa Arab ni umum, lughatul arabiyyah umum. Sebenarnya dia bahagikan juga pada dua. Satu jenis bahasa Arab yang muhadatsah, yang ini percakapan. Dan muhadatsah ni percakapan. Banyak kadang-kadang kita tengok orang banyak budak-budak mengaji luar, kadang-kadang dia boleh muhadatsah percakapan. Tapi di segi baca kitab tak boleh benar-benar. Baca kitab baca baru. Nak tidak tahu sebab kita kena i'rab. Tetapi kalau kata pengajian kat kita kat Malaysia, kadang-kadang kita tengok pengajian lama, sistem pengajian lama, senang kata pondok lah. Itu dia boleh baca kitab, tetapi tak boleh bercakap Arab. Sebab apa? Dari segi konteks ilmu nahwu ni, maknanya dari segi pengajian lama. Sebab orang yang banyak pengguru yang berkecimpung di dalam madrasah pondok-pondok ni, kebanyakan mengaji di tanah Arab. Maknanya dari segi ilmu nahwu, sorok dan sebagainya, lalu dia buka madrasah. Sebab kadang-kadang boleh cakap Arab fasih dia. Lalu boleh baca kitab Arab dengan cara lain atau dengan cara detail, cara teliti baca kitab. Jadi kedua tu dia bahagikan bahasa Arab muhadatsah lain dan segi tata bahasa Arab. An-nahwu awla, ini tata bahasa Arab. An-nahwu awla awwalan ay yu'lama bidil kalam dunahu la yufhama. Bermula dengan kata Imam, kata kitab dalam kitab Al-Baiti ada menyebutkan bahasa bermula ilmu nahwu ataupun tata bahasa Arab ni tidak bermula mesti dipelajari akannya. Bidil kalam dunahu la yufhama, percakapan, pertuturan yang tanpa bercakap, tanpa ilmu nahwu la yufhama, tak beri kefahaman akan dia. Nampak? Waktu nak kita baca ni dan baca dan payah sebab apa? Sebab dia mengikut tata bahasa Arab. Kalau cuma sendiri macam kitab Arab, atau bagi mereka yang tak mahir dalam tata bahasa Arab, jadi memang risau baca itu kadang-kadang tak faham, tak lupa nomor dia, tak lupa dia punya tempat kembali dia, tak lupa apa dia, dan tak lupa sebagainya. Ada hubungan ayat dia tahu lupa, lalu terjemah dengan guna akal fikiran. Banyak sekarang baca kitab kadang-kadang tak mungkin. Mala kulahu asyaitan syaitan. Siapa tidak guru, tiada guru, maka syaitan nak guru bagi dia. Jadi pindahan daripada risalah ini dua ni, Syabul Syekh Guru Syabul Abdul Ghani Yahya Omar Yusuf, jadi pindahan daripada bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil wahdaniyyah wa tanazzaha an musyabahatil hawadith fi nu'utihi al-azali. Wassalatu wassalamu ala sayyidil muwahhidin wa safwati rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bismillah yang pertama. Bismillah pertama. Baik. Dengan nama Allah yang amat murah lagi amat nasihat. Jadi kita tahu kita sekarang kita berdepan dengan kitab usuluddin, kita bahaskan ilmu usuluddin sikit. Banyaklah kali yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam konteks Bismillahirrahmanirrahim, mazhab kita ni wajib kita dalam semayang baca Fatihah. Yang tak baca Bismillah maka tidak sah semayang, sebab termasuk satu ayat daripada Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mazhab lain sunat dia. Kadang-kadang kita tengok doa ni baca seluruh menghormati mazhab, tak baca pun mazhab lain. Semua tu ada nafsu masing-masing, ada hujah masing-masing, ada alasan masing-masing mengikut
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bila masuk salah satu ayat daripada Al-Quran, maka kita kena rasa besar. Kenapa kita kena rasa besar? Semakin kerana ayat Quran ini bahasanya setiap kali aku tidak kata dalam satu hadis Nabi SAW, alif lam mim. Apa yang kata alif lam mim itu satu huruf, bahkan alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Jadi setiap kali bila kita tahu hadis itu nak cerita tentang Bismillahirrahmanirrahim, ada waktu huruf. Waktu bila kita tahu pada itu, kita baca Bismillah dalam pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang beramal Bismillah memberi pahala. Atau kadang-kadang kita tengok kadang-kadang kat kedai-kedai baru 786 kiraan Bismillah 786. Dia ambil kiraan 786 kiraan. Kalau siapa yang sembahyang hajat sepatut beramal membaca Bismillahirrahmanirrahim 786. Dan bagi kiraan Bismillah, maka doa dia mustajab kepada Allah SWT. Itu sudah dicerita dalam kitab Razi atau Al-Asrar. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini kita tahu. Ini kita banyak dengar nama. Bismi itu asal dia sin-nun. Itu di papan hitam sin, mim, waw. Itu asal kalimah Bismi itu asal dia sin, mim, waw. Jadi bila kata Bismi itu asal sin, mim, waw, jadi bacaan dia sin, mun. Jadi oleh kerana buang waw, masuk alif kat situ, dan baris alif di depan tu tukar. Jadi ismun, buang waw, and isbar, sin, mim, waw, buang waw yang ujung. Simun bacaan baca simun, waw dua berdepan huruf, buang waw letak alif. Jadi ismun. Nampak? Kita nak cerita tanya asal kalimah. Jadi bila kata ismun, dia tak pula balas dulu. Bi-ismun. Nampak? Bi-ismun. Lepas tu buang alif situ. Bila kata buang dah tambah alif zaidah, buang tambah ba zaidah tadi, kita buangkan alif jadi ba. Jadi kita tak boleh baca. Kalau kita baca bismun, tapi tak boleh. Kaedah bahasa Arab, bila ada huruf jar, tiap-tiap huruf jar berhajat kepada majrur ataupun mengejarkan isim kemudian. Huruf jar ni mengejarkan isim kemudian. Jarri wa tanwin wa nida wa al wa musnad lil ismi tamyizu hasan kita fa'al tawa'at aswal fa'ali wa nuni aqbil an-nafi' wa yanjali. Jadi ba huruf jar dan huruf jar berada pada majrur. Ada majrur yang mengejarkan isim kemudian. Jadi sebab tu kita tak boleh baca bismillah, kita baca bismi. Kaedah kita tiap-tiap huruf jar berada pada majrur dan tempat ta'alluq. Huruf jar ni wa huruful khawfi ataupun huruful jar ni, huruf khafat ni, wa hiya min ila an ala fi rubba ma kaflah. Jadi ba huruf jar ni yang 9 tu, jadi huruf ba tu berhajat pada majrur dan tempat ta'alluq. Apa makna majrur? Mengejarkan isim kemudian. Jadi sebab tu kita tak baca bismillah, kita baca bismi. Lepas tu bila baca bismi, ada dalam majrur, tempat ta'alluq dan tempat bergantung dia. Cuba kita bayangkan. Sebab itulah ulama-ulama bila dikaji ini, bila dia letak ba tu, dulu huruf yang asal Abu Aswad Ad-Du'ali yang mula-mula menciptakan titik dan sebagainya, dan huruf-huruf ni sama atau ahrufin. Huruf Quran ni, dia pernah buat tafasul ni, mengenai Quran ni, sila sempat saya tengok dalam kitab tu, yang dia menceritakan huruf yang asalnya ada 7 saja. Ada asal 7. Tapi bila mana dia pecahkan ma tu jadi ma ta tu. Orang tiga. Dan dua dia satu. Tapi satu jadi dua. Dan razai pecah lagi. Sin shin besar lagi. Sad pecah. Jadi asalnya 7 tu jadi 28 sekarang dia panggil huruful hijaiyah. Huruf-huruf yang hijaiyah, hijaiyah namanya haji tu namanya hijaiyah. Huruf hijaiyah. Jadi boleh dipanggil huruf yang 28 tu untuk memudahkan kita bekerja lah tadi. Lepas tu mengaji bahasa, mengaji Jawi ni kita kena ada pandai itu. Sin, alif, sa, tau, dengan tu nama. Kalau kita faham huruf asli, sa, si, su. Sa tambah alif, si tambah ya, su alif waw ya. Su tambah waw.
Jadi ketiga-tiga huruf huruf asli. Jadi oleh kerana tu kita tahu tempat huruf jar, bila kata kita tahu huruf yang asal dia 7, tapi dia pecah-pecah jadi 28, kita kena tahu semua huruf yang asal ni. Sebab tu dia panggil tukar daripada kalam Allah Subhanahu Wa Taala, daripada kalam Allah tukar kepada orang resam Osmani. Sebab dicipta oleh ulama-ulama antara Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Abu Aswad Ad-Du'ali dan sebagainya, tabi'in tu orang yang berjumpa tabi'in kubra yang berjumpa dengan sahabat dan semua baru dikumpulkan, baru dicipta kaedah ni, maka terbina dan resam Osmani. Sayyidina Osman ditulis dalam Quran dari orang resam Osmani. Daripada kalam Allah tukar kepada resam Osmani. Setelah biar tu sekian lama kan, daripada kalam Allah itu resam Osmani, benda yang sama kan, tapi ulama bercimpung kajian dengan Quran, kajian segi hadis, kalam Rasul, kalam Al-Quran, dia ambil kaedah, diciptakan kaedah nahwu sarf, iaitu menciptakan orang bangkit, menciptakan titik, menciptakan hari baris. Bukan senang, susah, berjasanya orang dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sampailah ke sekarang cuma kita dengar daripada kalam Allah, resam Osmani. Sekarang dia orang panggil Al-Quranul Karim. Quran terbagi berempat nama: Al-Quranul Azim, Quranul Karim, Quranul Majid, Quranul Hakim. Nama Quran 4. Yang tahu itu Al-Quran. Al-Quran yang difamaskan sebenarnya kalau ikut riwayatul Hafsin an Asim min tariqat Syatibi, bacaan yang sebenarnya terkenal di atas dunia sekarang. Patutnya sekarang kita tengok riwayat Hafsin. Sebenarnya kalau ikutkan yang dipelopori yang terkenal sebenarnya riwayat Warash an-Nafi' min tariqat Syatibi. Kami ikutkan. Tetapi oleh kerana cetakan yang terkenal, kita tahu di Saudi, cetakan itu terkenal di Saudi, lalu dicetak dengan semua tersebarnya Hafsin, Imam Hafsin yang dulu waktu di Madinah, kota Madinah, lalu diperkenalkan riwayat Hafsin an Asim sewaktu di Madinah, lalu terkenal, tersebar luas. Orang pakai sekarang di seluruh dunia pakai riwayat Hafsin an Asim min tariqat Syatibi. Itu pun kadang-kadang yang ditakbir lagi tentang riwayat Hafsin talaki. Waktu orang lagi bimbang dengan talaki, macam mana kita baca Al-Fatihah, adakah kita ni dulu kadang-kadang kan saja dulu dengarkan Fatihah saja dengan tahiyat saya, adakah betul? Sekarang malu macam ni, malu sudah. Alasan kerana gigi dah tak ada, kakak dah malu kan baca. Belajar malu kena belajar. Al-ilmu bil-ta'allum, ilmu tu dengan belajar. Kadang-kadang tu kita tengok bila kata riwayat sekarang yang terkenal Hafsin, sebenarnya yang